Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang atau topik sikap buruk sangka. Okey, pelajaran 13. Okey, semua boleh buka muka surat 50. Okey, iaitu pelajaran ke-13. Okey, apa maksud dengan sikap buruk sangka ni? Okey. Okey, kita tengok kepada 13.1 iaitu pengertian dan dalil. Okey, buruk sangka ialah tanggapan buruk terhadap sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya. Buruk sangka ialah tanggapan buruk terhadap sesuatu yang belum dipastikan kebenaran. Contoh, kita tak tahu pun benda tu betul ke tidak, benda tu sahih ke tidak, tapi kita dah buruk sangka, kita dah cakap kita dah fikir negatif dah. Okay? Kita dah fikir negatif dah apa yang kita nampak tu. Contoh, kalau kita nampak kawan kita, dia bisik-bisik depan kita. Kita tak dengar apa yang dia bisik. Sebab dia bisik. Tapi kita dah cakap, itu mesti mengata aku lah tu. Itu mesti dia cakap pasal aku lah tu. Padahal kita tak dengar pun dia cakap apa. Nampak? Kita dah fikir negatif. Okey, dia kata tanggapan buruk terhadap sesuatu yang belum dipastikan kebenaran. Belum pasti. Dia tak tahu pun. Okey, kita tengok. Itu adalah pengertian kepada buruk sangka. Kita pergi pula kepada dalil. Okey, dalil sikap buruk sangka firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Daripada surah Al-Hujurat ayat 12. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Allah dah cakap dah. Okey, sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Nampak, kadang-kadang apa yang kita sangka ni tak tahu betul ke tidak. Maka Allah kata, jauhilah daripada sangkaan. Jauhilah daripada kita fikir buruk-buruk tentang orang. Kita fikir buruk-buruk tentang apa yang kita tengok. Kita tak tahu betul ke tidak, kita jauhilah. Kita jangan. Allah kata sebab apa? Benda tu boleh menyebabkan perkara dosa. Okey, Allah dah cakap dah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Okey, kita tengok pula ciri-ciri sikap buruk sangka ni. Ada tak kita ni ciri-ciri? Okey, kalau ada, istighfar banyak-banyak, niat dalam hati. Lepas ni jangan buruk sangka dengan orang. Okey, 13.2. Okey, ciri-ciri dan contoh sikap buruk sangka. Menuduh orang lain, yang pertama, menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk tanpa bukti. Menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk tanpa bukti. Kita tuduh kawan kita mencuri. Contoh, kita tuduh kawan kita mencuri. Engkau mencuri. Ali, engkau yang mencuri kan? Padahalnya kita tak tahu pun, kita tak nampak pun dia ambil benda tu. Kita tak barang yang kita kata dia ambil tu pun tak ada pun dengan dia. Nampak? Tak ada bukti pun, tapi kita dah tuduh dia. Itu adalah salah satu ciri-ciri buruk sangka. Ataupun kita cakap, kau tadi kau bagi tahu Minahan pasal aku kan. Kau mengata aku kan. Kau cerita dekat Minahan pasal aku kan. Padahalnya kita sendiri tak nampak pun apa yang dia buat, apa dia cakap. Tanpa bukti, kita tak nampak pun, tak ada bukti yang sahih, tapi kita dah tuduh orang. Itu adalah ciri-ciri sikap buruk sangka. Okey, kita tengok yang kedua, sentiasa memikirkan keburukan orang lain. Kita tengok orang ni, dia ni aduh tak patut tutup aurat pula, dia pakai isi-isi. Asyik kita cakap pasal buruk orang je. Nampak kat situ. Asyik kita cakap pasal buruk orang je. Tak habis-habis nak cakap pasal buruk orang ni lah, buruk orang tu lah, buruk orang ni lah. Padahal dia buruk dia sendiri, kita tak tahu. Bukan tak tahu, tak sedar ke diri. Nampak?
kita jangan tengok orang lain punya buruk. Okey, kita tengok diri sendiri tu, buruk tang mana. Okey, kalau kita nampak buruk kita, maka cepat-cepatlah berubah. Sebab tu kalau kita ni, kita selalu kena tengok cermin. Orang cakap kena tengok cermin, tengok diri sendiri. Apa yang kelemahan kita, apa yang kita buat, apa dosa kita. Bukan kita tengok dosa orang, tapi kita tengok dosa kita sendiri. Okey, bila tahu kita buat dosa, maka cepat-cepatlah berubah sebelum tak sempat. Okey, yang ketiga, menganggap orang lain mempunyai akhlak yang buruk. Dahlah selalu fikirkan buruk orang. Okey, lepas tu anggap orang lain ni mempunyai akhlak yang buruk. Anggap pula. Okey, tadi fikir, lepas tu ni anggap pula orang tu cakap dengan orang ni, dia tu jahat tu, tak payah kawan dengan dia jahat. Lepas tu pergi dengan orang ni pula, tak payah kawan dia, tu jahat. Asyik cakap orang ni jahat je. Nampak? Okey, yang seterusnya, bangga diri dan rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Megah diri. Aku pandai, kau bodoh. Macam tu, nampak? Tak boleh. Okey, kita tak boleh bangga diri. Okey, sentiasa rendah diri kerana ada yang lagi hebat dari kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya kita tengok lagi. Okey, sebab berlaku sikap buruk sangka. Sebab apa? Okey, sebab apa buruk sangka ni berlaku? Okey, yang pertama, berlaku perselisihan faham. Okey, sebab kalau berlakunya sikap buruk sangka, jadilah perselisihan faham antara kawan. Contoh antara Minah dengan Abu. Puncanya siapa? Puncanya Ali lah. Dia cakap buruk tentang Minah ni. Nampak? Yang ketiga, pendapat ditolak oleh orang lain. Pendapat ditolak oleh orang lain. Yang ketiga, wujud sikap hasad, dengki dan iri hati. Tak habis-habis nak dengki dengan dia tu je. Dengki dengan orang lain je bahagia. Bila dia tengok orang tu bahagia, mulalah dia mengutuk kawannya. Macam tu. Okey, yang ketiga pula. Yang keempat, mempunyai tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Okey, nampak dia dengki sebab apa? Sebab dia nak jatuhkan orang yang bahagia depan dia tu. Dia tak boleh tengok orang bahagia. Asyik dengki je. Padahalnya kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita ada, apa yang Allah bagi. Setiap manusia lain Allah bagi rezeki. Okey, kita tengok dah sebab berlakunya, kita tengok cara menghindar sikap buruk sangka ni. Macam mana cara-caranya? Yang pertama, sentiasa muhasabah diri. Sentiasa muhasabah diri. Kita cek diri kita, apa masalah kita ni. Okey, apa dosa kita dengan orang lain, apa dosa kita dengan Allah, apa dosa kita dengan keluarga. Cek balik. Hari-hari kena muhasabah diri. Yang kedua, berfikiran positif dan yakin. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita lakukan, kita kena positif. Okey, kita ni fikir-fikir yang positif je. Jangan fikir negatif. Negatif tu tolak tepi. Okey, negatif tu tolak tepi. Kita fikir positif je. Baru otak kita ni cerdas. Baru hati kita tenang. Barulah kita hidup dengan bahagia. Okey, kalau kita asyik cakap pasal negatif, kalau kita cakap mulut kita ni negatif je, cakap pasal buruk orang je, hati kita tak tenang. Sebab apa tak tenang? Asyik dengki dengan orang. Dengki dengan orang ni, dengki dengan orang ni. Bila kita nak bahagia, asyik kita tengok orang, kita dengki orang bahagia. Nampak? Sampai bila-bila pun kalau kita ni ada sifat dengki, sifat buruk sangka, kita tak akan tenang, kita tak akan bahagia. Diri kita yang tak akan bahagia. Okey, yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan. Okey, tinggalkan apa benda yang maksiat, tinggalkan apa benda yang jahat, tinggalkan. Kita buat yang benda baik-baik je. Hidup ini hanya sementara. Okey, ingat, hidup ini hanya sementara. Sampai bila kita nak buat maksiat, sampai bila kita nak buat kejahatan. Contoh, kalau kita tengah buat maksiat, tiba-tiba mati. Nampak tak? Sempat dosa. Okey, na'udzubillah. Okey, jadi tinggalkan maksiat, tinggalkan kejahatan, sentiasa positif, sentiasa bertakwa kepada Allah. Okey, yang seterusnya, bersangka baik terhadap
orang lain. Bersangka baik terhadap orang lain. Apa yang orang tu buat, oh bagusnya dia menderma. Okey, janganlah kalau kita tengok orang tu derma, nak tunjuk lah tu dia gaya. Nampak? Padahal je dia ikhlas. Kita pula cakap dia nak tunjuk. Okey. Kita bersangka baiklah dengan orang, bagusnya dia. Sentiasa cakap bagusnya. Tengok orang lain bahagia, ya Allah, seronoknya tengok dia bahagia. Kita tengok orang lain bahagia, kita pun rasa bahagia. Okey. Yang seterusnya, sedar dan aku dengan kelemahan diri sendiri. Nampak? Kita jangan tengok keburukan orang, tapi kita tengok keburukan diri kita sendiri. Sebab tu kita kena tengok cermin. Cek diri sendiri. Okey, aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat tu. Nampak? Kita ni, kita akan tahu kelemahan kita sendiri. Kita akan tahu dosa kita sendiri. Orang lain tak tahu. Bila kita dah tahu dosa kita sendiri, kita jadi kena perbaikilah. Okey, contohnya benda tu tak boleh nak baiki dah, kelemahan diri sendiri. Tapi kita kena sentiasa untuk berubah ke arah yang lebih baik. Okey, kita tengok kesan bersikap buruk sangka. Kesan pula, kalau kita sentiasa buruk sangka dengan orang, apa yang akan jadi? Yang pertama, jiwa menjadi tidak tenteram. Nampak? Jiwa tak akan tenteram. Kita dengki dengan orang bahagia. Kita ni bila nak bahagia ni asyik tengok orang, dengki dengan orang je. Nampak? Jiwa menjadi tidak tenteram. Yang kedua, mengaibkan maruah orang lain. Itu menyebabkan kalau kita buruk sangka dengan orang, okey, kalau kita berdengki dengan orang, benda tu akan mengaibkanlah maruah orang lain. Kita cerita dekat orang lain, contoh kita cerita, kita dah dengki dah, lepas tu kita mengumpat pula dengan orang lain. Okey, benda tu mengaibkan maruah orang lain. Yang ketiga, merosakkan hubungan silaturahim. Benda tu akan menjadi bergaduh. Macam tadi, sebab berlakunya buruk sangka ada wujud apa, berlaku wujud perselisihan faham. Nampak? Perselisihan faham. Macam itulah, merosakkan hubungan silaturahim antara kawan dengan kawan ke. Orang ni salah faham. Okey, benda tu boleh bergaduh. Okey, yang keempat, mendapat kemurkaan Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dalam surah Al-Hujurat, jauhilah perbuatan buruk sangka ni. Allah dah cakap. Maka bila Allah dah cakap jauhilah, maka kalau kita buat, Allah akan murka. Okey, na'udzubillah. Bila Allah dah larang, kalau kita buat, Allah akan murka. Okey, dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah. Allah dah kata jauhilah sikap buruk sangka ni. Sebab apa? Sebahagian daripada buruk sangka ni adalah dosa. Allah dah kata jauhilah. Okey, itu saja daripada maksud sikap buruk sangka. Okey, Ustazah harap kamu dapat apa yang Ustazah cakap dan kamu ingat. Okey, bila dah ingat, maka lepas ini jangan buat lagi. Okey, jangan buat lagi. Ingat, kita jangan terlalu fikirkan negatif. Okey, kita kena sentiasa positif. Okey, sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.